Untuk soalan saya, soalan nombor 8. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat daripada Lumut. Tuan Yang di-Pertua, seperti kita semua sedia maklum, pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian kini telah menjadi satu keperluan. Justru itu, KPT melalui JPT dengan kerjasama MQA dan Majlis Ketua-Ketua E-Pembelajaran IPTA Malaysia sedang menjalankan kajian kualiti pengajaran dalam talian semasa pandemik COVID-19 di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Kajian ini mula dijalankan pada 15 November baru-baru ini dan kini berada di peringkat akhir. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kualiti pembelajaran dalam talian, keberkesanan serta kesediaan pelajar, tenaga pengajar dan IPT untuk meneruskan pelaksanaan pembelajaran dalam talian. 4 kategori responden yang utama adalah pelajar sendiri, tenaga pengajar, kaki tangan sokongan institusi serta governance IPT. Daripada perspektif pelajar, kajian ini memfokuskan kepada kesediaan dan penerimaan pelajar terhadap PDP dalam talian. Bagi maksud itu, kajian tersebut mengukur aspek tahap kesediaan pelajar menjalani pembelajaran kendiri, keberkesanan infrastruktur, komunikasi dalam talian, serta kawalan diri dan motivasi pelajar. Sebahagian daripada dapatan awal kajian menunjukkan bahawa 92.82% IPT di Malaysia mempunyai dengan izin Learning Management System ataupun LMS, dan daripada jumlah tersebut 62.2% IPT membangunkan LMS secara sendiri dan yang selebihnya pula menggunakan perkhidmatan daripada luar institusi. Berhubung kesan terhadap emosi pelajar, dapatan awal menunjukkan 78.4% pelajar tidak merasa tertekan dengan PDP dalam talian. Dapatan kajian ini akan digunakan oleh KPT untuk menghasilkan dengan izin white paper on the future of online learning in higher education, dan ia bakal membantu institusi menambah baik pelaksanaan dan kualiti pembelajaran dalam talian, dan ianya dijangka akan diterbitkan pada November 2021. Pada masa yang sama, Kementerian dengan kerjasama Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia juga telah menyiapkan satu kajian yang bertajuk Kesan COVID-19 terhadap kebolehpasaran graduan, di mana objektif utama kajian ini adalah untuk mengkaji kesan COVID-19 terhadap kebolehpasaran graduan serta mencadangkan tindakan intervensi bagi menenangi isu ini. Skop kajian adalah termasuk menjalankan ramalan impak terhadap kesan pasaran untuk graduan sedia ada dan bakal graduan akibat pandemik dengan mewujudkan senario pasca COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Soalan pertama. Terima kasih Ketua, terima kasih Menteri atas penjelasan. Kita pun gembira ya. 70% rasa okey dengan pembelajaran online ni. Yang 22 tu mungkin dengan sedikit penguasaan mereka juga akan menjadi lebih selesa. Soalan saya mengandaikan dengan feedback awal ini bahawa sistem pendidikan online ini akan berjaya, ya, akan melahirkan graduan yang baik, akan membolehkan mereka mengisi keperluan pasaran. Soalan saya, apakah dengan keupayaan ini kementerian atau kerajaan akan bersedia untuk mengkaji semula sistem pendidikan universiti dengan menjadikan pendidikan online ini sebagai cara yang utama? Dalam ketika itu kita akan dapat mengurangkan kos dan akan dapat meramaikan lagi pengambilan pelajar-pelajar kerana sistem ini membolehkannya, dan oleh kerana kos pendidikan murah, lebih ramai orang yang berupaya untuk membiayai pendidikan mereka sendiri. Apakah ini akan dimasukkan ke dalam kertas putih yang bakal disediakan oleh kementerian? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lumut. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan tadi. Saya tadi maklumkan di dalam jawapan kepada soalan asal mengatakan bahawa kesan COVID-19 ini bukan hanya kepada semua sektor, tetapi ianya juga termasuk kepada sektor pendidikan. Dan apabila kita membuat kajian,
didapati bahawa 90.04% institusi bersedia untuk meneruskan PDP secara dalam talian. Mengenai cadangan yang berhormat lumut tadi, KPT baru-baru ini telah mengumumkan mengenai pengurangan yuran sebanyak 20% kepada semua universiti awam. Walau bagaimanapun, kajian mendalam akan dijalankan untuk melihat semula struktur yuran keseluruhan pengajian berdasarkan kepada dapatan positif terhadap kualiti PDP dalam talian yang dijalankan. Dan PDP dalam talian ini diharapkan dapat memberi fleksibiliti terhadap pengambilan pelajar mengikut kesesuaian program. Dan sudah semestinya fleksibiliti ini akan menampakkan atau meningkatkan pengambilan pelajar tersebut. Dan dapatan kajian ini sudah semestinya seperti cadangan yang berhormat yang pada lumut tadi akan menjadi salah satu daripada input yang akan digunakan kepada kerangka ataupun kita merangka hala tuju pendidikan tinggi negara pasca pandemik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, sekali Yang Berhormat Jempol. Maaf. Ya, terima kasih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Menurut Ketua Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA pada awal bulan lalu, lambakan graduan menganggur telah meningkat pada tahun 2020 iaitu 202,400 bersamaan dengan 4.4% berbanding dengan 2019 sebanyak 165,200 iaitu bersamaan 3.9%. Ini menunjukkan bahawa pengangguran dari segi siswa azhar ini meningkat. Jadi apakah kemungkinan besar mana peningkatan 2021 akibat kesajakatan ekonomi negara? Apakah langkah cadangan untuk menambah baik intervensi daripada kajian kesan COVID-19 terhadap kebolehpasaran graduan? Terima kasih. Terima kasih. Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat daripada Jempol. Kita juga maklum mengenai perkara yang Berhormat Jempol nyatakan tadi. Jadinya dalam hubungan ini ada beberapa cadangan intervensi jangka pendek yang telah dicadangkan dan juga ada juga antara cadangan-cadangan intervensi kita nak cadangkan ataupun yang telah dicadangkan adalah meningkatkan inisiatif dan program semasa untuk membantu graduan mencari pekerjaan dan memperkenalkan skim allowance pencari kerja nasional dengan memberi tumpuan kepada bantuan kepada graduan daripada keluarga B40. Dan seterusnya kita juga bercadang ataupun antara cadangan intervensi adalah untuk meningkatkan promosi untuk melanjutkan pelajaran, memperkasakan program latihan industri serta memperkukuhkan dasar kerjasama industri dan juga pendidikan. Dan yang ketiganya meningkatkan gaji permulaan melalui pengenalan indeks upah nasional yang sudah semestinya akan dapat meningkatkan produktiviti sistem upah. Sementara itu bagi intervensi jangka panjang pula kita di pihak KPT juga ada cadangan untuk menubuhkan satu pusat pekerjaan nasional seperti mana terdapat di UK iaitu Job Centre Plus, dan kita juga di KPT juga bercadang untuk melaksanakan keputusan dasar yang lebih baik melalui analisa data yang dibekalkan oleh pengkalan data pasaran graduan dan pasaran tenaga kerja nasional. Terima kasih.